Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yatajaddadu biha sururuhu wa yatada'afu biha huburuhu wa yashruku biha ala qulubina nuruhu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi lah, pada pagi ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat kurnia daripada Allah. Masih lagi Allah Taala memanjangkan umur untuk sama-sama kita menyambung kitab kita 40 hadis cinta Allah kepada hamba-Nya, wasilah dan tanda-tandanya yang disusun oleh Al-Alim Ar-Rabbani Al-Murabbi Syekh Yusuf Muhyiddin Riqal Baqir Al-Hasani hafizahullah ta'ala, dan yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tengku Ahmad Safi Tengku Abdul Rahman amalahullah wal muslimin bilutfil khafi amin. Jadi kita saya jawab dulu salam yang kepada yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sini Puan Zaimah, Ustazah Zaimah, insya-Allah. Kemudian Puan Nurashima, Puan Siti Hajar Muhammad Nazi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Lain saya okey tak? Nampak macam sangkut-sangkut dah pula. Okey. Nah, jadi kita menyambung kitab kita pada hadis yang ke 30. Hadis yang ke-30 daripada 40 hadis. Maka kita telah membaca 29 hadis. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung hadis yang kita dah baca 30 hadis. Hari ini kita sambung pada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Masya Allah, hadis yang bersesuaian dengan bulan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasilun ila sahibil muallif al-murabbi syekhna Syekh Yusuf Riqal Al-Hasani wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam qala ma 'amila adami min 'amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa innaha la tu'tiya yawmal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nafsan. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah SAW. Yang ulama sebutkan satu-satunya daripada
daripada golongan anak dara, yang mana yang lain daripada isteri Rasulullah daripada kalangan janda. Dan disebutkan antara yang termuda, tapi tidak bermakna isteri Rasulullah yang lain tu berusia. Bahkan ada juga yang muda. Bukan semua isteri Rasulullah tu tua, kecuali Sayyidatina Aisyah, tak. Sayyidatina Aisyah muda, ada menyebutkan Sayyidatina Hafsah muda. Jadi ramai juga isteri Rasulullah yang muda-muda, bukan semuanya yang tua. Kemudian ulama menyebutkan dalam model akhlak bagi seorang wanita dalam agama kita ni ada 5 orang model akhlak yang boleh dicontohi oleh wanita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah. Maka ada 5. Yang pertama ni Siti Khadijah. Yang keduanya adalah Siti Fatimah. Yang ketiganya adalah Siti Aisyah. Kemudian yang keempatnya adalah Sayyidah Maryam. Kemudian yang kelima adalah Sayyidah Asiyah. Ada 5 model. 5 model wanita yang boleh dicontohi sebagai tunggak akhlak dalam mempersembahkan ataupun dalam menghambakan diri kepada Allah. Ada pun lelaki ramai. Lelaki ni ada 25 rasul, kemudian ada sahabat yang ramai tu. Jadi model contoh seorang lelaki dalam mengabdikan diri kepada Allah, kerana lelaki ni lebih liar kan. Jadi dia perlukan contoh yang lebih banyak. Subhanallah. Itu hikmah Allah Ta'ala mencipta kepelbagaian. Jadi Sayyidatina Aisyah ni antara gelarannya adalah Ummul Mukminin, kan? Ummul Mukminin maksudnya ibu orang Islam. Jadi ibu orang Islam ni maksudnya Rasulullah menyuruh, memerintahkan. Kita kalau melihat kepada Sayyidatina Aisyah, kita lihat beliau dengan pandangan sebagai ibu kepada kita. Jadi macam maklum, gelaran ibu ni ada makna ibu hakiki, kandung. Dan ibu ni ada juga ibu kiasan. Maksudnya majazi kan. Kiasan maksudnya beliau ibu kepada kita dalam percontohan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi beliau insan istimewa dalam diri kita. Kita tak boleh memandang Sayyidatina Aisyah itu seperti manusia biasa yang kita sekadar sebut namanya tanpa jiwa kan. Aisyah tak begitu. Kalau kita menyebut Siti Aisyah, maka hadir dalam hati kita penghormatan kepada beliau, kerana beliau antara insan yang paling banyaklah berjasa dalam kehidupan kita ketika menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika zaman hidupnya, kan? Jadi Rasulullah tu perbuatannya adalah tanda redha Allah, dan kita aim dalam kehidupan, misi kehidupan kita adalah untuk dapatkan redha Allah. Maka Siti Aisyah adalah jalan menunjukkan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam mendapatkan redha Allah. Setelah wafatnya Rasulullah pun, Sayyidatina Aisyah terus mentarbiahkan para sahabat, mentarbiah masyarakat umat dalam menceritakan, dalam memperkenalkan, dalam menerangkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW tu. Maka beliau ibu dalam memberi percontohan. Jadi ketika Sayyidatina Aisyah disakiti, maka kita juga turut rasa disakiti, kan? Kalau ada orang merendah-rendahkan Siti Aisyah, maka terdetik di hati kita rasa terkilan juga, kan? Kerana beliau adalah ibu kita. Setinggi itu kita meletakkan Siti Aisyah di dalam diri kita. Beliau bukan sekadar model yang kita contohi kemudian kita lepaskan. Tak, beliau adalah model yang kita tanam
dalam diri kita. Sebab agama ni dia bukan tentang jantina, bukan tentang, dia tentang apa? Agama ni tentang memperhambakan diri kepada Allah. Maka siapa saja yang menunjukkan contoh kita dalam beradab ataupun dalam mengamalkan agama ini dan persembahkan kehambaan kepada Allah, mereka adalah orang-orang terhormat dalam hati kita. Maka itu tak patut memandang Siti Aisyah itu sekadar macam pembawa berita saja, bukan. Lebih besar daripada itu. Kalau kita nak melihat kedudukan kita di dunia ni, di akhirat nanti, tengok kedudukan kita di dunia ni daripada kacamata siapa? Daripada kacamata orang-orang yang soleh. Apa ciri-ciri mereka? Kalau ada ciri-ciri itu pada diri kita, maka kita sebahagian daripada mereka, kan? Kalau tak ada ciri-ciri itu, maka kita muhasabah. Di mana kedudukan kita? Kita selalu tanya dalam kehidupan kita siapa? Maksudnya kita ni tahap kita ni apa? Ataupun tinggi mana kedudukan kita? Kita selalu tanya begitu, kan? Kita ni kalau dinilai diri kita ni, siapa kita? Kita cuba menilai. Tapi jangan nilai diri kita ni ikut kacamata diri kita. Nanti kita rasa apa yang kita dah buat tu dah terbaik, kan? Kita jangan menilai diri kita mengikut kacamata diri kita. Kita nilai diri kita mengikut kacamata orang-orang soleh. Jadi bagaimana orang-orang soleh memandang diri mereka? Kalau ciri-ciri orang soleh tu kan tak berhenti beramal kerana melihat diri mereka rendah di hadapan Allah, maka mereka terus beramal dengan kehambaan. Orang soleh yang benar-benar soleh tak memandang diri mereka lebih tinggi daripada orang lain, bahkan menganggap diri mereka itu masih lagi rendah, hina, perlukan lebih banyak amal untuk mendapat mencari keridhaan Allah. Jadi itu pandangan orang soleh terhadap diri mereka. Jadi kita mempercontohi itu. Kalau kita ada ciri-ciri yang sama dengan mereka, maka kita alhamdulillah jadi sebahagian daripada diri mereka. Tapi kalau tak ada ciri-ciri itu, kayu ukur penilaian diri itu tak sama macam mereka menilai diri mereka, maka kita takuti kita di golongan yang lain. Maka kita perlu mengkaji bagaimana orang soleh memandang diri mereka. Kita perlu kaji ciri-ciri orang soleh itu apa. Kerana orang soleh ni dia bukan tentang apa yang dia buat, tentang apa yang bakal dia dapat. Apa yang bakal dapat rahmat Allah. Tapi dalam dia bakal dapat syurga. Orang-orang yang tinggi maqam kedudukan ni, orang-orang yang dijanjikan syurga apa semua tu, yang soleh-soleh tu, keistimewaan mereka kerana apa yang bakal mereka dapat. Cuma dalam menyebutkan apa yang bakal mereka dapat tu, apa yang membuatkan mereka dapat perkara tu? Kita baca cerita orang soleh seronoknya dijanjikan syurga, ganjaran pahala melimpah ruah. Tapi apa yang mereka buat sampai mereka boleh dapat keistimewaan tu? Maka itu yang kita ingin kejar. Kita tak nak ada impian yang sama tapi jalannya berbeza. Maksudnya kita mungkin ada aim yang sama, masuk syurga, keridhaan Allah, tapi kita rupanya berpatah ke belakang. Mereka berjalan ke depan. Kalau kita sama-sama jalan ke depan tapi jalan-jalan yang lain, tak apa, sebab akhirnya akan jumpa destinasi. Tapi kalau mereka berjalan ke depan, kita berjalan ke belakang, wala'udzubillah, itu menakutkan. Maka Siti Aisyah ni individu istimewa. Sebab tu Rasulullah perkenalkan istilah tersebut, Ummahatul Mukminin. Beliau, Siti Aisyah adalah ummahat daripada ummahat, ibu. Ummul Mukminin, kan, daripada Ummul Mukmin, daripada Ummahatul Mukminin. Jadi maksudnya Siti Aisyah tu Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Orang beriman yang betul yakin dalam keimanan kepada Allah, maka mana Siti Aisyah tu ibu, itu dah jadi kayu ukur juga.
Kalau dalam kehidupan kita ada orang yang lebih kita cintai, bukan Siti Aisyah, maka itu muhasabah lah, kan? Sebagai muhasabah. Kenapa Rasulullah mengangkat darjat Siti Aisyah, tapi kita pula menghilangkan Siti Aisyah daripada hati kita? Itu muhasabah. Boleh. Jadi Siti Aisyah, bila sebut tentang Siti Aisyah, maka kita tahu ini berita yang luar biasa. Apa saja hadis yang Siti Aisyah bawa, maka itu akan cerita tentang perkara yang luar biasa. Jadi apa yang diceritakan di sini? Maka dikatakan di sini Siti Aisyah sebut, wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam beramal dengan satu amalan. Okey, maksudnya ni nak buat amalan ni pada hari pada hari An-Nahar. An-Nahar ni maksudnya hari raya korban lah. An-Nahar maksudnya hari raya korban, hari raya Aidil Adha. Itu Yauman Nahar, hari disembelih. Hari disembelih ni maksudnya hari raya korban. Hari raya korban. Korban ni boleh diistilahkan dengan istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Arab lah kurban. Kurban tu maksud dekat. Kalau kita ada belajar bahasa Arab tu ada isim isyarah. Isim isyarah tu di bawahnya ada qarib dengan ba'id kan. Qarib tu maksud dekat. Kurban tu maksudnya kedekatan. Jadi hari raya korban ni maksud hari raya mendekatkan diri kepada Allah. Korban ni satu. Yang kedua, korban ni dengan melakukan ibadat-ibadat yang tertentulah. Jadi itu kurban. Qaf ra ba tanwin kan, alif tanwin. Kalau di sini ada raya korban, bahasa Melayu istilah lain pula kan. Bahasa Arab istilah lain. Bahasa Melayu korban ni maksudnya sembelih lah. Hari raya korban ni maksud hari raya kita buat korban, korban binatang, sembelih binatang kan. Itu semalam alhamdulillah kita dah buat daurah khas dengan ulama. Masya-Allah, ni kita ada orang alim di Malaysia ni ramai, cumanya tak dikenali. Jadi inisiatif kita juga di Kubat Center alhamdulillah atas bimbingan Al-Fadhil Ustaz Fahmi, nak kita kenal siapa alim-alim di Malaysia ni, kan. Banyak sangat influencer ni, kita pun tak tahu mana satu influencer, mana satu ulama kan. Yang selebriti yang terkenal tu, jadi mana satu yang betul-betul boleh dijadikan panutan. Kita bukan nak famous, nak sekadar nak kenal orang yang famous, tapi kita nak kenal orang yang betul kan. Famous saja kalau tak betul, pening nanti kita. Yang rosak tu kita. Kalau dia mungkin ada ilmu, boleh betulkan diri dia nanti, tapi waktu dia betulkan diri dia, kalau dia tak bagi tahu kita, rosak kita. Sebab tu kita bukan tentang famous tak famous ni, orang yang bakal mengajar kita ni. Kita nak betul kata tidak orang yang bakal mengajar kita ni. Selebriti tak selebriti tu marahlah orang nanti kan dengar. Tapi bukan, kita dalam belajar agama, kita hal ehwal agama, kita bukan nak yang paling famous. Sebab kalau paling famous tu bahaya kan, kayu ukurnya tak betul. Kita nak siapa yang paling betul, supaya agama kita ni tak salah kan. Belajar agama tapi kemudian merendah-rendahkan orang, itu rosak. Kenapa merendah-rendahkan orang? Rupanya ada guru yang merendah-rendahkan orang pula. Nauzubillah. Jadi kita nak guru yang bimbing kita kepada Allah melalui jalan yang betul, bukan jalan yang tak betul lah. Saya tak kata selebriti tak betul, satizah selebriti tak betul. Jangan masukkan begitu. Kan? Mereka ada bahagian. Cumanya bukan kayu ukur kita nak belajar dengan seseorang tu famous atau tak famous. Kita nak kita kayu ukur kita alim atau tidak. Dia punya ilmu yang dibawa tu disahkan benar atau tidak. Kemudian barulah kita tengok famous ke tak famous. Jangan famous dulu yang letak atas, bawah. Jadi alhamdulillah kita semalam bersama dengan Maulana Lutfi. Maulana Lutfi antara alim Malaysia di Malaysia ni yang dalam bidang fiqh, tafsir, hadis, masya-Allah. Ada ambil peluang lah belajar. Tu antara nama kita
antara inisiatif sebenarnya kita kena kenal dengan orang-orang yang diiktiraf keilmuannya. Kita sebaik-baiknya diajar, guru-guru kami ajar tidak mendekati orang yang banyak percanggahannya. Banyak sangat orang bercanggah tentang dia. Jadi itu ditakuti ada betulnya kot kalau orang tak setuju dengan dia tu dalam jadi kita nak tengok majoriti. Nak tengok majoriti. Jadi majoriti tu yang penting. Jadi dalam kaedah agama kita belajar perkara yang disepakati oleh majoriti. Disepakati oleh majoriti. Jadi majoriti apa? Majoriti maksud majoriti ulama. Jadi antara ulama ni kena kenal lah ulama yang berpegang dengan majoriti ni. Itu contohnya. Alhamdulillah semalam nikmat besar lah. Kita belajar daripada awal sampai habis bab korban. Itu satu hari. Daripada pagi sampai malam lah juga kan kami. Kuliah habis pukul 7. Lepas tu lepas maghrib tu ada sambung sikit lagi. Masya Allah. Itu nikmat daripada Allah. Selesailah bab agama tu dalam hal korban tu. Alhamdulillah kan. Itu cerita tentang persediaan lah. Apa nak jadi cerita jauh sangat begitu. Jadi tidaklah anak Adam beramal dengan suatu amalan pada hari raya korban. Okey. Yang lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya ada dalam hari raya korban tu ada amalan yang dicintai oleh Allah. Ini kena ambil perhatian. Dalam satu-satu, ni pelajaran yang antara faedahnya yang kita boleh faham. Dalam satu tempoh masa, dia ada amal khusus. Yang kalau dibuat, pahalanya lebih besar dan amalan tu dicintai oleh Allah. Ada amal umum bila-bila masa boleh buat. Tapi ada dalam certain waktu, dalam sebahagian waktu, dikhususkan dengan amal itu. Itu cara. Allah Ta'ala memperkenalkan waktu-waktu istimewa. Contohnya macam, dalam waktu duha, yang paling terbaik kita buat adalah solat duha tu. Kan? Antara yang terbaik juga. Kalau waktu tengah malam, antara yang terbaik kita, qiyamul lail. Kalau lepas asar, dalam tempoh asar sebelum maghrib, terbaik adalah zikir. Kalau selepas solat subuh, sebelum terbit matahari, yang terbaik adalah zikir. Jadi dalam satu-satu certain waktu tu ada amal yang dikhususkan, yang dibuat. Kalau dibuat maka akan dicintai oleh Allah. Jadi nak cerita ni pada hari raya korban. Hari raya korban. Ada amal yang kalau dibuat maka dicintai oleh Allah. Apa dia? Iaitu dengan melakukan ibadah sembelihan korban. Sembelihan korban. Jadi kita berkorban lah. Berkorban ni sebab dia campur bahasa Melayu korban nanti. Berkorban ni maksudnya melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban. Jadi ibadah korban tu ada kaitannya dengan sembelihan. Jadi disebut sini yang lebih dicintai oleh Allah berbanding melakukan sembelihan. Maksud sembelihan ni ibadah korban lah, buat korban. Kerana nanti akan datang pada hari kiamat orang yang buat korban tu dengan tanduk bulu dan kukunya, sesungguhnya darah tersebut akan sampai ni kerana ni ni korban tu. Kerana nanti korban tu di hari kiamat, binatang korban tu akan datang dengan tanduk bulu dan kukunya. Jadi maksudnya datang sebab apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Kita dalam buat ibadah ni kena banyakkan saksi. Itu sunnah Nabi ajar. Kalau kita solat, nak buat dah habis satu solat, nak buat solat sunat yang lain, kita pindah tempat kan. Biasa tu. Solat fardu dekat kedudukan ini. Solat sunat nanti pindah satu langkah ke sini. Nanti nak buat lagi 2 rakaat, pindah lagi ke sini. Nanti kenapa nak dibanyak-banyak pindah-pindah tu? Duduk satu tempat tak boleh ke? Boleh. Tapi dibanyakkan sebab Rasulullah kata lagi banyak tempat sujud kamu, lagi banyak saksi kamu. Sebab tu ulama ada bagi panduan. Di mana kita berhenti kan dalam travel, waktu kita travel, di mana kita berhenti, maka solat di situ. Sebab apa? Sebab bumi tu akan jadi saksi bahawa kita ni di mana-mana kita pergi, kita beribadah kepada Allah. Kan? Sampai Syekh kita kata kalau tak sempat lah kan nak travel, naik bas apa semua, berhenti kat satu tempat tu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Supaya tempat tu nanti sekeliling perkara di situ pernah dengar kita zikir kepada Allah situ. Jadi saksi. Jadi
itu antara faedah lah ulama sebut. Korban ni, binatang yang kita sembelih niat korban tu, nanti di akhirat akan jadi saksi datang kepada Allah. Satu, yang keduanya, antara riwayat lain sebut, ada juga ulama sebut, nanti di akhirat akan ditunggang. Orang yang buat sembelihan tu akan tunggang dia punya binatang sembelihan tu, menyeberangi titian sirat. Wallahu a'lam. Tapi itu berita yang dibawa oleh ulama. Boleh jadi betul lah. Kenapa tak betul pula? Kan boleh jadi betul. Subhanallah. Jadi ulama sebut korban ni bukan ibadah yang nak cerita pasal korban tu macam semalam satu hari tak habis, nanti dengar baliklah. Cuma manfaatnya, korban ni ibadah yang kita niat tiap-tiap tahun. Masuk je Muharram tu dah ada niat dah nak buat korban tahun tu. Jadi sempatlah kita simpan duit kan. Kenapa nak diperbanyakkan? Sebab Rasulullah yang bagi saranan buat tiap tahun. Jadi dalam tiap-tiap tahun kita buat tu adalah ibadah kepelbagaian ibadah yang akan menjadi saksi buat kita nanti di akhirat. Subhanallah. Itu ambil peluang lah kan. Kalau kita ada duit untuk buat kurban ni, sempat lagi ni nak cari mana-mana asatizah, ustaz-ustaz ke atau agensi-agensi yang boleh bantu kita buat kurban. Cuma kena carilah yang sesuai lah, yang maksudnya yang betul akadnya tu, panduan dia tu. Sebab kalau salah akad nanti tak jadi pula. Tak jadi, takut tak jadi. Okey. Kemudian disebutkan di sini, sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ia jatuh menitik di atas bumi. Maka hendaklah kamu semua membersihkan jiwa kamu dengannya. Dalam ni disebutkan hadis ni Rasulullah sebut darah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu sebelum dia jatuh ke bumi. Itu kiasan. Maksud bukan darah tu nanti naik ke langit. Allah Ta'ala kat langit, nanti dia naik ke langit. Bukan. Itu Allah Ta'ala bukan kat langit dan darah tu pun tak naik ke langit. Sampai kepada Allah ni maksudnya pahalanya. Pahala korban tu. Ibadah korban tu, niat kita melakukan tu sampai kita kepada Allah. Malaikat catat lah maksudnya. Malaikat tulis. Di dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala tahu kita buat. Kan? Sebab tu kena ikhlas waktu beramal. Ini dalil ni. Kalau kita niat korban tu tak betul, Allah Ta'ala tahu. Kalau niat kita buat korban tu betul, Allah Ta'ala tahu. Sebab tu tak penting orang lain tahu ke tak tahu. Yang pentingnya Allah Ta'ala tahu ke tak. Sebab kalau Allah Ta'ala tahu, dan memang Allah Ta'ala tahu pun, dan kalau kita yakin Allah Ta'ala tahu, maka kita tak boleh culas dalam berniat tu. Dalam hati kita buat korban tu, kita buat korban sebab nak tunjuk kat orang kita ada duit buat korban. Ambil seekor lembu pula tu, bukan satu bahagian lembu, seekor lembu pula. Masya-Allah. Kan. Jadi dia buat tu kenapa tu? Nak dipuji orang. Itu walaupun saya buat ni ikhlas nak bantu orang lain, bagi daging banyak sikit. Tapi dalam hati dia buat kerana nak tunjuk orang dia beli satu ekor lembu, orang lain beli satu bahagian je. Jadi perkara tersebut tak perlu manusia boleh tertipu dengan kita kan. Tapi Allah Ta'ala tak mungkin. Jadi orang yang kalau dia baca hadis ni tahu amal kita tu, mesti Allah Ta'ala tahu. Sebab dia yang ciptakan kita, dia yang tulis takdir kita. Mesti dia tahu. Tapi kitalah berhati-hatilah. Berhati-hati. Janganlah kita ni terpengaruh dengan dunia dalam beramal kan. Amal kita bukan untuk orang lain, amal kita untuk diri kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan memang lillahi taala, buat kerana Allah, tapi manfaatnya akan balik kepada diri kita. Maka kalau kita beramal bukan kerana Allah, jadi manfaatnya nanti siapa nak bagi ganjaran? Sebab dalam memberi ganjaran hanya Allah saja. Manusia mana boleh bagi ganjaran? Mudarat tak boleh, manfaat pun tak boleh. Jadi kalau kita buat sesuatu untuk manusia, apa yang kita dapat? Kita merugikan lah nafas kita umur ni buat amal kerana orang. Merugikan, memikirkan tentang pujian orang yang dia tak puji-puji pun. Merugikan fikiran kita yang berfikir bila dia nak ucap terima kasih lepas dapat daging tu. Tak dapat. Jadi jangan buang-buang masa lah fikir tentang kita buat saja amal. Manusia ni medan kita beramal.
Tapi bukan medan kita dapat perhatian. Sebab perhatian kita bukan daripada mereka. Perhatian kita daripada Allah. Perhatian kita kepada Allah dan kita nak daripada Allah. Maka dalam hadis ni Rasulullah kata sesungguhnya darah tersebut sampai kepada Allah. Maksudnya ibadah tersebut sampai kepada Allah sebelum darahnya sampai ke bumi. Maksudnya Allah Ta'ala dah bagi ganjaran dulu dah. Kan? Sebelum habis sembelih kita dah dapat ganjaran. Sebab tu ulama sebut kalau amal kita betul pada niat, belum buat pun dah dapat pahala sebab pahala niat tu. Kalau dapat buat sempurna amal tu, sempurna pahala amal tu, tak habis lagi, masya-Allah. Dan yang keduanya dalam hal memberi manfaat kepada orang lain. Antara ulama sebut antara pahala ganjarannya besar dan Allah Ta'ala bayar cash. Maksudnya Allah Ta'ala bayar full. Bayar full. Dia punya pahala tu adalah amal yang bentuk sedekah atau amal yang bentuk memberi manfaat kepada orang lain. Sembelihan ni antara amal yang beri manfaat kepada orang lain. Dalam bentuk memberi manfaat kepada orang lain, daging tu kita sembelih kita bagi orang. Jadi amal-amal yang dalam keadaan memberi manfaat kepada orang lain ni, ganjarannya tu belum bagi lagi kita dah dapat full lah. Kita dapat full. Ni dalam ibadah korban lah. Nanti ibadah sedekah lain pula. Kan? Subhanallah. Kemudian maka hendaklah kamu semua membersihkan jiwa kamu dengannya. Maka Rasulullah ada bagi saranan. Maka kita digalakkan untuk membersihkan jiwa kita dengan berkorban. Apa maksud bersihkan jiwa? Dalam ibadah korban ni ada ibadah kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah korban ni dia ada makna mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tu maksud bersihkan hati kita, fokus kepada Allah. Jadi ibadah korban ni, korbankan duit kerana Allah, korbankan masa kerana Allah, korbankan tenaga, agi-agi daging tu kerana Allah, korbankan kita punya kekuatan bagi sedekah kepada orang lain kerana Allah. Jadi membersihkan jiwa lah. Yang kita buat tu semua kerana Allah. Jadi saranan Nabi, bersihkanlah jiwa kita dengan ibadah korban. Dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Korban ni antara bentuk ibadah harta juga. Orang yang takut korban ni sebab takut tak cukup makan. Sebab tu ada orang beribadah korban pun takut nak memberi sedekah pula kan. Maksudnya dah ibadah korban tu, daging tu dia ambil yang paling maksimum bagi yang paling minimum. Sebab memang korban tu simpan. Itu Nabi sarankan tak begitu. Kan? Bersihkan jiwa kita. Kalau kita takut untuk bagi, maksudnya ada perkara yang menghalang hati kita. Kalau kita dah buat korban tapi takut untuk bagi daging tu semua, maksudnya bagi sebahagian besar daging tu kepada orang, maksudnya ada lagi yang tak selesai dalam membersihkan jiwa kita kepada Allah. Boleh. Orang takut beri sebab takut hilang. Orang takut hilang sebab dia ingat dia yang cari. Itu masalah dia. Dan orang takut memberi sebab takut hilang. Yelah dia dah kumpul banyak, tiba-tiba nak kena bagi, hilanglah semua tu kan. Tapi kenapa dia takut hilang tu? Sebab dia sedia yang usaha bukan dibagi. Itu punca dia. Saya kerja pun nak penat, saya yang kumpul, takkan saya nak bagi hilang macam tu saja. Jadi ditegur ulama, perasaan saya yang usaha, saya yang dapatkan tu kena buang. Sebab hakikatnya bukan kita yang dapatkan, kita diberi untuk merasa oleh Allah. Orang kalau kerja tak kerja tu tak ada kaitan dengan rezeki. Itu memang ulama dah sebut banyak kali kan. Kerja tu ibadah, rezeki tu kerja Allah, urusan Allah. Yang sebelum kita bekerja dah ditulis dah tu oleh yang menepati janji Allah. Allah Ta'ala kata pada malaikat sebelum kita lahir ditulis sekian kan. Rezekinya begini. Malaikat tanya ada lagi Allah? Ada, tulis lagi sampai habis buat rezeki tu. Habis rezeki mati tu. Jadi ditulis tu, malaikat tulis tu siapa yang beritahu tu? Allah. Siapa Allah yang menepati janji? Kalau Allah Ta'ala kata ada. Jadi Allah Ta'ala takkan mungkin janji. Takkan mungkin janji. Jadi dalam hal rezeki dah ditulis selesai. Tulis selesai.
Jadi jangan takut tentang rezeki. Ulama selalu sebut, selagi hidup, selagi tu ada rezeki. Walaupun hari ni nampak susah, sehari je pun. Lepas 30 tahun tak susah, sehari je susah. Kalau seminggu susah. Selepas 40 tahun hidup, seminggu susah. Tak susah lagi sebenarnya kata ulama. Sebab masih hidup. 40 seminggu susah tapi masih hidup. Tak susah lagi sebab rezekinya bakal datang. Kalau orang bakal dapat bantuan, belum susah lagi. Yang susah ni yang tak dapat bantuan langsung. Subhanallah. Jadi dalam perjanjian Allah kepada kita dalam rezeki tu, Allah Ta'ala takkan mungkin. Jadi orang yang bakal dapat harta daripada manusia, itu dah buat hati ni tak takut kan. Macam orang bekerja dapat gaji hujung bulan lah. Dia kerja daripada awal bulan, gaji dapat hujung bulan. Kenapa tak takut? Kenapa bekerja tu lapang je tak takut? Sebab yakin nanti 30 hari bulan tu, 25 hari bulan tu gaji naik kan, gaji masuk. Tiba-tiba dengan Allah, seminggu tak dapat gaji dah pening dah. Tak dapat duit. Macam mana ni Allah? Takkan Allah Ta'ala mungkin janji, bos kita boleh mungkin janji. Allah mustahil mungkin janji. Tapi keyakinan kita pada bos kita tu lebih tinggi daripada keyakinan kepada Allah. Maksudnya dikikis lah. Ulama kata dikikis. Perasaan tu normal. Tapi kena kikis, kena tarbiyah. Kalau kita boleh percaya kepada makhluk yang kita rasa dia tak mungkin janji, Allah Ta'ala mustahil mungkin janji. Mustahil mungkin janji. Perasaan tu normal, takut tak dapat kan. Normal lah. Tapi kikis sebab kita bukan berinteraksi dengan Tuhan yang cakap tak suka bikin. Kita berinteraksi dengan Tuhan yang Masya Allah. Belum kita minta dia dah bagi. Lupa minta pun dia bagi. Takkan kita minta dia tak bagi. Kan? Tu Tuhan kita. Jadi kena kikis. Jadi macam mana kita nak kikis perasaan tak percaya kepada Allah dalam hal urusan rezeki tu? Dengan kita memberi sedekah. Sedekah tu bukan tujuan dia untuk kaya. Jangan terpengaruh dengan kempen beri sedekah untuk kaya. Tujuan sedekah tu untuk cuci hati kita, jangan takut miskin. Sebab kita tak pernah miskin pun. Tapi orang takut-takut dengan kita. Takut miskin ni bahaya tau. Miskin ni susah, miskin. Racun. Orang yang menakut-nakutkan kita dengan miskin tu racun. Sebab kita tak pernah miskin. Kita ada Tuhan yang maha kaya. Anak kalau ada ayahnya yang kaya tu, tak pernah risau tentang esok kan. Kita ada Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang maha kaya. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita kaya, kita akan lebih kaya daripada Fir'aun, Qarun. Siapa Qarun tu? Bukannya orang kaya sangat. Tapi sebab Allah Ta'ala bagi dia kaya kan, hasil doa Nabi kan. Para Nabi ketika tu kan. Jadi kaya. Jadi jangan risau tentang miskin. Miskin ni maksudnya tak cukup keperluan. Miskin lah tu. Dia punya miskin tu maksudnya miskin lah, tak ada pembantu, tak ada apa. Kita ni ada bantu Allah. Jadi kena sedekah tu untuk buang rasa takut miskin. Orang kalau jiwanya tak takut miskin, dia kaya. Walaupun nampak macam tak cukup je, orang kata tak cukup, dia kata okey, cukup, saya dah di sisi saya okey je. Orang kadang-kadang kita tengok berita kat TV tu, orang gelandangan tu kan. Orang gelandangan tu yang temu ramah tu sedihnya tengok awak kan. Dia mungkin tak faham maksud sedihnya tengok awak tu, jadi dia pun terpinga-pinga. Macam mana nak kata sedih? Saya selesa duduk sini. Jadi kaca mata orang gelandangan, kaca mata orang yang tak pernah tidur bawah jambatan tu tak sama. Orang yang rasa jiwanya tak perlu apa-apa kaya. Tapi orang yang rasa jiwanya perlukan katil, perlukan almari, mesti wajib ada peti ais, itu miskin lah. Jiwa. Serba tak cukup. Serba tak cukup tu tak menyebabkan kaya. Sebab tu kadang-kadang orang yang lagi banyak harta, lagi miskin jiwa dia. Sebab takut.
ini tak selesa, tu tak selesa. Jadi orang yang kaya ni jiwa. Sebab tu Rasulullah kata sesungguhnya kaya itulah kaya jiwa. Kaya jiwa tu sebab apa? Kaya jiwa sebab dia yakin Tuhannya boleh kayakan dia bila-bila masa. Cumanya dia perlu ke tidak? Dia perlu ke tidak? Jadi kenapa kerja? Sekarang nak kait dengan kerja. Kerja sebab ibadah. Kita tahu dengan kerja kita boleh masuk syurga, maka kita kena kerja kuat-kuat. Kadang-kadang kita pelik dengan orang kerja malas-malas. Dah dibagi kerja tapi kerja malas-malas. Dah culaskan hak manusia, culaskan hak Tuhan juga. Allah Ta'ala letakkan dia di satu tempat yang boleh dijadikan tempat tu sebab masuk syurga, tapi dia culaskan tempat tu. Ada peluang di situ. Sepatutnya bila Allah Ta'ala bagi peluang, bukan semua orang Allah Ta'ala bagi peluang bekerja. Dia dapat kerja. Seseorang tu. Kerja tu kan rezeki. Selalu kata, ya Allah kayakan aku, ya Allah bagi aku rezeki banyak. Allah Ta'ala bagi kerja. Jadi kerja tu asbab rezeki. Asbab. Kalau asbab, dia ibadah. Jadi kalau ibadah, kerjalah betul-betul. Ini malas-malas. Lepas tu tanya kenapa saya miskin. Subhanallah. Manusia kalau tak pandai bersyukur pada tempat yang Allah Ta'ala letakkan dia takkan faham kalau dia nak tukar tempat lain juga. Tak naklah kerja kat sini, nak kerja tempat lain lah. Kenapa kat sini tak best lah, tak bagus lah, bos tak bagus. Tak bersyukur dengan satu tempat, tak akan bersyukur dengan tempat lain. Jadi bekerja ni biar kerana ibadah. Kalau tak sesuai di situ, Allah Ta'ala lagi maha bijak daripada kita. Dia akan tukarkan kita. Tapi kita kerja dulu sebagai ibadah satu tempat tu. Kerja pun kerana duit. Dapat sikit tak nak kerja dah. Itu tak faham. Jadi itu yang dia kata, baik kerja lebih baik, baik kerja tempat lain, dapat lagi baik daripada ni. Bukan. Itu kena buang. Orang berusia mungkin faham lah. Orang muda lah nak kena tukar dia punya kepala dia tu. Bekerja kerana ibadah. Asbab dapat duit, tapi bukan tempat yakin itu dapat daripada situ. Ramai je orang yang buat kerja lain dapat duit daripada sumber lain. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Jadi sedekah ni atau ibadah dalam bentuk menyumbang harta ni adalah ibadah merawat hati. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Dan menjadikan kita lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sedekah ni latih ikhlas. Tahu Allah Ta'ala yang akan bagi. Jadi kalau orang tak ucap terima kasih kepada kita pun kita tak terkilan. Memang kita bagi kepada dia, memang kita nak bagi kepada dia. Orang tu tak ucap terima kasih. Tak ucap terima kasih pun dah kecoh satu Facebook, saya dah bagi, dia tak ucap terima kasih. Yelah, kalau untuk tarbiyah tak apa. Tapi kalau untuk menyemarakkan semangat benci orang yang tak ucap terima kasih tu, kita tak faham makna memberi. Kita bagi kepada dia, ibadah kita kepada Allah. Dia tak ucap terima kasih pun bukan hal kita tu, hal dia. Itu dia dengan Allah lah. Kalau dia tak bersyukur ke, dia tak apa ke. Tapi kita lah dengan Allah. Ya Allah, saya tahu kalau dia tak ucap terima kasih pun kau akan terima kasih juga. Sebab aku bagi apa yang kau suruh, aku buat apa yang kau suruh. Jadi manusia kalau harapkan perhatian daripada Allah saja, ikhlas dalam perbuatan. Tak mudah terkilan. Tapi kena bijak lah kan. Bijak. Sebab tu interaksi kita dengan dalam beramal kena guna akal juga, jangan guna emosi saja kan. Saya nak bagi banyak lah. Bagi banyak pun kena guna akal juga kan. Bagi semua langsung tak ada tinggal harta kat rumah pun tak boleh juga. Ni guna akal lah. Faham ke saya pusing-pusing jauh sangat pergi tu. Kemudian keterangan 5 minit lagi. Hari An-Nahar merupakan hari raya korban yang disambut oleh umat Islam pada hari 10 Zulhijjah. Bersesuaian dengan namanya An-Nahar, yang dimaksud korban, ibadah yang paling digalakkan ketika itu melakukan sembelihan binatang korban. Jadi ni nak masuk 10 Zulhijjah ni, nak masuk hari raya korban ni, bolehlah, sempat lagi kalau nak kumpul duit dalam 350, 400 ringgit ke 500 ringgit ke kan. Ada niat dulu. Jangan kata tak ada dah, saya tak ada duit, tak ada. Niat dulu. Sekurang-kurangnya niat itu akan menyebabkan kita ada kesungguhan. Dan daripada niat tu akan dapat pahala. Niat dulu. Kan? Jangan kata tak cukup je tak nak. Sebab tu manusia jadi malas. Sebab manusia ni dia tak nak, keinginan datang dulu. Bukan tindakan. Tindakan tanpa keinginan dia jadi tak bersungguh.
Anak tu musim PDPR tu suruh belajar, ya Allah, lembiknya. Sebab tak ada keinginan. Tapi suruh main. Uish. Bukan tempatnya pun nak main, kan. Masa belajar pun nak main. Sebab keinginan. Jadi keinginan datang dulu. Sama dalam hal ibadah ni pun. Keinginan datang dulu. Dan kalau bersungguh, maka akan ada kesungguhan dalam perbuatan, dalam berdoa. Allah Ta'ala lorong kan siapa saja, kan. Siapa saja. Jadi kalau rasa tak cukup, minta pada Allah dengan kesungguhan. Doa yang tekun itu doa yang kabul, kan, kata ulama. Antara ciri-ciri doa yang dikabulkan adalah doa yang datang daripada hati yang tekun. Nak juga, ya Allah, nak korban. Niatlah, kan. Sungguh. Dan kita banyak, saya lah secara personal banyak dengar berita-berita orang yang tak sangka-sangka boleh buat, dapat buat. Kalau ikutkan kemampuan tak mampu korban, tapi masya-Allah taklah bagi lagi 3 hari nak korban tu dapat bahagian duit lah, apalah. Dia kena ada keinginan. Tanamlah dalam hati. Ajarlah anak-anak, kan. Nanti anak-anak besar tak faham apa benda juga, bahaya juga. Kamu kalau masuk musim korban, kamu niat, ya. Nanti kalau ada duit nak korban, kan. Biarlah daripada kecil ada niat, dah besar tunaikanlah niat dia sendiri, kan. Tapi dia ajar keinginan tu. Boleh. Wallahu alam. Dah tu. Kan. Banyak sangat. Banyak sangat. Taklah banyak sangat. Banyak sangat saya merepek. Kan. Membebel. Okay. Jadi buku ni insya-Allah lagi bakinya lagi 8 hadis. Lepas tu kita khatamkanlah. Belakang ni adanya pendek-pendek, insya-Allah. Bolehlah baca laju-laju sikit. Nanti kita tukar. Nanti kita sambung kitab ni pula, Ayyuhal Walad ni. Dah berapa minggu dah berhenti tak sambung. Okey. Satu lagi, saya dengan Ustaz Fahmi ada buat kelas tafsir surah Al-Mulk, dan Ustaz Fahmi ada siapkan satu kitab baru tentang faedah beramal, dalil-dalil amal soleh. Jadi kami punya kelas tafsir dengan hadis tu tema, ada tema, masya-Allah. Kelas tafsir pun, kelas tu pun ada tema. Kelas tafsir hadis tu ada tema. Temanya menyelami makna amal soleh dalam kehidupan. Jadi kita tujuannya nanti kita nak bentang amal soleh tu bukan dibuat kerana rutin. Amal soleh tu dibuat kerana jiwa, menjiwai amal. Jadi kelas ni mula insya-Allah malam ni. Cumanya kami ambil sedikit iuran lah. RM50. RM50 setiap Isnin dan Selasa. Isnin kita hadis, Selasa tafsir. Isnin hadis, Selasa tafsir. Nah, kita cadang rancang untuk habiskan dalam 8 pertemuan. 8 pertemuan maksudnya 1 bulan lah. Isnin Selasa. Jadi 8 pertemuan. Jadi lebih kurang 4 kali lah seminggu. 4 kali sebulan. 4 kali sebulan lah. Tafsir 4 kali. Ustaz Fahmi kitab amal soleh pun 4 kali. Jadi tafsir surah Al-Mulk dan himpunan ayat dan hadis berkaitan dengan amal soleh tu dibaca dalam tempoh 4 kali dalam sebulan. Senin dan Selasa. Jadi saya jemputlah siapa-siapa yang berminat untuk sertai. Cuma yuran ni lah, ada yuran dah pula, ambil yuran pula. Ambil yuran. Tapi insya-Allah kami ada sediakan notanya, rakamannya dan sijilnya. Kan. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kalau tak mampu bayar waktu mendaftar, tak apa, mendaftar dulu. Bayarlah bila-bila nanti, kan. Itu cara masyayikh kita lah. Dibagi peluang lah pada orang nak belajar. Okey, itu tentang kelas lah. InsyaAllah esok kelas Riyadhus Salihin pagi dengan Ustaz Fahmi pukul 10 insyaAllah. Allah Alam, mana saya silap saya minta maaf. Panjang umur, nanti kita jumpa lagi. Kalau ada salah bahasa, salah tutur kata tu, saya minta maaf sangatlah. Kadang-kadang cakap ni tak fikir juga, kan. Main cakap saja. Moga Allah Ta'ala merahmati, memberkati dan mengampuni kita semua insya-Allah. Moga Allah Ta'ala selesaikan ataupun angkatlah COVID ni, masalahnya, dan melancarkan pengurusan, membanterasnya untuk ini dan masa depan kita insya-Allah segera. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya nak tengok ada soalan ni. Tak ada kot, tak ada. Terima kasih tuan-tuan.
tak ada cabut lah.